Hanya coklat cekecoki dan air sungai dijadikan alas perut. Sepanjang tempoh 19 hari saya tersesat di dalam hutan. Ujar Maisarah Samion, 32 tahun, yang berkongsi pengalaman ketika mengikuti ekspedisi ke puncak Gunung Tahan, Pahang pada Februari 2008. Bekas penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Arau Perlis itu berkata, tinggal bersorangan hampir 19 hari dalam hutan bukan mudah. Apatah lagi, dia terputus bekalan makanan menyebabkan dia terpaksa bergantung kepada sungai untuk mendapatkan air. Hanya bayangan wajah insan tersayang menguatkan semangat untuk terus hidup selain bergantung kepada sumber makanan yang difikirkan selamat. Mengimbau kisah lampau yang dilaluinya itu, Maisarah atau lebih mesra dengan panggilan Umay berkata, dia terpisah daripada kelompok rakan pendaki lain disebabkan terlalu asyik melihat pokok bonsai berhampiran kawasan perkemahan mereka. Kejadian itu berlaku ketika beliau bersiap sedia untuk pulang dan merununi gunung selepas berjaya menawan puncaknya. Ketika rakan lain sibuk berkemas dan bersarapan, saya bagai dipukau dan terlalu asyik melihat pokok bonsai hingga tersasar jauh dari tempat asal. Menurutnya, keindahan alam ketika mendaki gunung berkenaan menyebabkan dia nekat berjalan seorang diri di kawasan yang disangkakan tidak jauh daripada rakan yang lain. Bagaimanapun, dia yang sepatutnya berpatah balik ke lokasi asal panik apabila mendapati berada jauh di dalam hutan. Saya tiada pilihan lain kecuali mencari jalan keluar dengan sasaran utama mencari anak sungai. Bagaimanapun, perjalanan saya semakin tersasar dan bertambah mencabar pada hari kedua apabila beg sandang mengandungi bekalan makanan terputus dan hilang. Ketika itu saya tergelincir di kawasan curam dan kehilangan bekalan makanan menyebabkan saya tiada pilihan lain kecuali bergantung kepada bungkusan coklat coki-coki. Saya sedar perlu bertahan dengan makan 5 batang coklat yang disimpan di dalam poket. Namun, ia hanya bertahan selama 3 hari sahaja. Coklat itu dimakan sedikit demi sedikit dan hanya ketika perlu, bertujuan untuk mendapatkan tenaga supaya kekal cergas untuk mencari jalan keluar. Pada masa sama, dia hanya bergantung kepada bekalan air sungai untuk meneruskan hidup sepanjang tersesat di gunung berkenaan. Saya cuba menjamah cendawan liar yang terdapat pada pokok hutan berkenaan. Bagaimanapun disebabkan tiada pengalaman, saya tidak berani mencubanya walau ketika itu terlalu lapar. Sukar untuk saya gambarkan perasaan ketika berada seorang diri di dalam hutan. Takut, panik, menyesal dan keinginan untuk bersama keluarga membuak-buak ketika itu. Bayangan bersama keluarga dan rakan menguatkan saya untuk meneruskan hidup dan nekat untuk pulang ke pangkuan keluarga. Saya tidak putus-putus berdoa supaya dilindungi dari semua jenis gangguan termasuk haiwan liar dan diselamatkan secepat mungkin. Menurutnya, dia bersyukur kerana menemui anak sungai pada hari ke-11, namun tidak menyangka sekali lagi diduga apabila terjatuh ke dalam kolam dan hampir lemas. Sepanjang 19 hari sesat, dia banyak berjalan dan perjalanannya semakin mencabar apabila cermin matanya hilang. Alhamdulillah, berkat doa berterusan, saya berjaya menemui laluan keluar dan tiba ke sebuah tapak kemah pada hari ke-18. Keesokannya barulah saya menemui 2 pemandu arah sebelum diselamatkan dan dapat kembali bertemu keluarga. Menurutnya, pengalaman sesat di hutan selama 19 hari itu akan kekal menjadi ingatan dan pengalaman yang sangat berharga. Selama 19 hari operasi pencarian Umay yang hilang di Gunung Tahan, segala aset dan kelengkapan telah digerakkan dalam misi mencari dan menyelamat. Kelengkapan dan aset yang terlibat termasuklah unit komando dan unit udara PDRM, pasukan gerakan AM, bomber, pertahanan awam dan perkhidmatan. Tapi, siapalah kita manusia untuk menandingi kehebatan alam, ciptaan Tuhan. Seramai 150 orang anggota dari pelbagai agensi beserta segala kelengkapan dan aset itu, Umay tetap gagal dijumpai. Umay tidak dapat ditemui kerana hutan di gunung itu sangat tebal dan amat menyukarkan pihak terlibat. Ditambah dengan cuaca yang kerap berkabus ini, amat menyukarkan operasi pencarian beliau. Akhir kata, kita sentiasalah berwaspada dan peka terhadap sekeliling
ketika berada di hutan ataupun gunung, kerana dikhawatiri jika tersalah memasuki laluan akan menyebabkan kita sesat lebih jauh ke dalam hutan dan akan menyukarkan kita untuk mengingati jalan keluar. Sekian, terima kasih.